Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan kaum muslimin yang rahmat sekalian rahimakumullah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada tengah hari Jumaat ini 9 Rajab 1443 Hijriah bersamaan 11 Februari 2022 Masihi, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkumpul di Surau Al-Falah FPK Perak ini untuk melaksanakan kefarduan yang diwajibkan ke atas kita kaum muslimin pada setiap hari Jumaat, iaitu menunaikan solat fardu Jumaat. Dimulakan terlebih dahulu dengan mendengar khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, dan kemudiannya sama-sama kita menunaikan solat fardu Jumaat berjemaah, secara berjemaah, di mana solat Jumaat ini adalah sesatunya solat fardu yang diwajibkan berjemaah, tidak ada alternatif lain. Kalau solat rawatib boleh dikerjakan secara berjemaah atau bersendirian, tetapi solat fardu Jumaat tidak ada alternatif, wajib dilaksanakan secara berjemaah. Jadi tak boleh buat dalam bilik ataupun sembahyang dalam bilik tapi berimamkan imam solat Jumaat di surau Al-Falah, itu pun tak boleh. Jadi kena turun ke surau Al-Falah ni untuk menunaikan solat fardu berjemaah. Tuan-tuan yang dirahmati kaum muslimin sekalian yang rahmatullah, kita sekarang berada dalam bulan Rajab, yang mana Nabi SAW menurunkan kepada kita satu doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, pada bulan Rajab ini dan kemudiannya nanti bulan Sya'ban,
dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah pintu gerbang pertama sebelum kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dan dalam bulan Rajab ini, antara amalan yang kita boleh laksanakan ialah amalan berpuasa pada bulan Rajab. Pada bila-bila hari kita boleh berpuasa dalam bulan Rajab tanpa mengira hari apa pun. Dari hari Jumaat hari ini sampailah ke Jumaat akan datang, kita boleh berpuasa pada bila-bila saja. Berbeza dengan bulan-bulan lain di mana yang disunatkan berpuasa hanyalah pada hari Isnin, hari Khamis dan 3 hari pertengahan bulan, 13, 14 dan 15. Adapun pada bulan Rajab dan bulan Syaban nanti kita boleh berpuasa bila-bila masa. Malah ada di antara orang tua-tua kita dulu yang berpuasa 3 bulan. Puasa maraton, puasa 3 bulan Rajab, Syaban dan kemudiannya puasa fardu bulan Ramadan, puasa wajib bulan Ramadan. Tetapi tidaklah dituntut untuk kita berpuasa penuh pada bulan Rajab dan bulan Syaban. Cumanya kita boleh berpuasa pada bila-bila hari. Hari ini pun boleh. Itu sebab mungkin pagi tadi tak berapa nak ramai datang sembahyang duha dan sembahyang hajat ni, mungkin mereka berpuasa pada hari ini, sebab lepas solat duha, solat hajat ada jamuan makan. Jadi kita bersangka baik mereka ni tak turun sembahyang duha, sembahyang hajat, mungkin sebab berpuasa puasa sunat. Sebab bila puasa sunat ni, pada di Syam, apabila ada yang mempelawa makan, awalnya kita berbuka puasa. Kan? Contoh saya puasa hari ni, puasa Rajab hari ni, kan, saya sembahyang duha, Tuan Haji Syam ajak, "Ustaz, jom kita makan." Makanan dah ada, sarapan kita. Jadi bila diajak tu, orang berhajat, kita penuhi hajat permintaan orang, maka kenalah buka puasa. Jadi kalau seseorang itu memang tekad dia nak berpuasa sunat Rajab hari ni, caranya mungkinlah dalam konteks IPK ni tak datang sembahyang duha, sembahyang hajat. Gitu. Jadi sebenarnya boleh berpuasa Rajab pada bila-bila hari. Kalau bulan lain tu, kalau puasa Jumaat, kena disekali dengan puasa hari Khamis sebelumnya ataupun hari Sabtu selepasnya. Tidak berpuasa hanya pada hari Jumaat. Tapi untuk bulan Rajab itu tidak menjadi isu. Memang boleh. Hari ni puasa Jumaat hari ni je, bulan Rajab boleh. Besok tak puasa, semalam pun tak puasa, tak apa. Tak ada masalah ke situ. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bila kita melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita melaksanakannya dengan kepatuhan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana kita takut pada bos, bukan kerana kita takut kepada ketua, bukan kerana kita takut dikenakan tindakan tertentu. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana bila kita ada niat seperti itu, maka kita sebenarnya mendedahkan diri kita kepada satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka yang memiliki sifat ini akan berada di lapisan terbawah dalam nerakanya, dalam neraka Allah SWT nanti di dalam alam akhirat. Sebab Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ini tempatnya nanti di dalam lapisan terbawah di neraka. Jadi kalau kita hadir apa-apa program agama, ini ingatan untuk saya dan ingatan untuk semua. Kalau kita ada nama kita dimasukkan dalam senarai peserta-peserta program agama, kalau istilahnya masuk kota lah, maka kita sucikan hati kita dulu. Kita jernihkan niat kita dulu. Jadikan niat kita itu, aku hadir program agama ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nama aku naik dalam kota,
Bukan kerana aku takut dikenakan tindakan tata tertib, bukan kerana aku takut pada bos. Ya, bukan kerana Datuk KP ada, kita pun turun ramai-ramai. Datuk KP tak ada, kita masing-masing buat masing-masing punya cara lah. Sebab bila kita ada niat seperti itu, macam saya katakan tadi, kita terdedah kepada sifat munafik. Dan sifat munafik ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesan dia macam yang kita sebutkan tadi, itulah kesan akibat ataupun penyudahnya apabila kita ada sifat munafik. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita kena hindarkan diri kita daripada sifat munafik ini. Di mana yang Nabi SAW pesan kepada kita dalam hadis yang dibaca pada awal tadi, apabila kita berbicara, biarlah kita berbicara itu dengan seikhlas hati kita. Biarlah kita berbicara itu bukan cakapnya lain, buatnya lain. Ataupun cakap lain, hati lain. Cakap di bibir lain, cakap di hati lain. Ini bahaya, tuan-tuan. Tak apa. Penyudahnya jadi lain. Tak apa, kita akan buat, tapi tak buat pun. Ini cakap munafik ni. Idza haddasa kadzaba, bila dia bercakap dia berbohong. Jadi bila berbohong ni bukan makna kita bohong tu temerang, ataupun kata orang kampung saya membongak. Bohong ni kalau dia bercakap sesuatu itu, benda itu tidak dikutakan, itu pun berbohong juga. Kita akan buat, tak buat pun dia tak cakap janji. Sebab kalau cakap janji mesti ada perkataan janji. Saya janji akan buat. Saya berjanji akan buat. Itu memang perkataan janji itu ada dah, dia dah masuk ke lain lah. Idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia mungkir. Ini janji tak ada, cakap tu ada. Kan, kita akan buat, tak buat pun. Kita akan usahakan, tak usaha pun. Jadi itu termasuk juga dalam sifat munafik. Cakapnya lain, hatinya lain. Cakapnya lain, buatnya lain. Saya tak buat. Cakap tak keluar, tangan gerak. Ini bahaya. Ada orang begitu. Ada orang cakap berdegang-berdegang tapi tak jadi apa pun. Dalam mesyuarat, dialah paling keras kata-kata. Contoh, siapa je tak kena tembak, siapa yang tak kena kena maki, siapa yang tak kena hamu, kena. Semua orang kena. Tapi tak tu je lah. Tangan tak gerak, tangan tak jalan. Ada orang cakapnya sangat baik, tak apa, tapi tangan laju. Ini pun bahaya. Ini pun adalah sebenarnya sifat munafik. Sebab apa? Sebab lisan yang berbeza dengan perbuatannya. Kalau kita baca sirah Nabi SAW, itulah tingkah laku orang-orang munafik di kota Madinah ketika itu. Cakap ni tak ada apa, depan Nabi puji. Puji, depan Nabi puji, belakang Nabi kutuk. Ada tak sifat macam tu kita lihat di sekeliling kita? Ada. Depan kita, tu Haji Syam lah, pegawai polis yang bagus, memang kita puji ini, semayang lah pun. Belakang, Haji Syam mengarut, cakap dengan legam. Contoh, bukan tu Haji Syam sini, bukan nama sebenar. Jangan salah faham. Bukan nama sebenar. Tu Haji Azmi bukan nama sebenar. Saya pun Azmi juga. Contoh. Ada manusia macam ni. Jadi kita terpaksa berhati-hati bila berhadapan dengan manusia-manusia seperti ni. Sebabnya kita tak berani nak cerita apa-apa. Kita sekarang jadi lain. Depan kita okey, belakang kita kerana manusia-manusia seperti ini ada sifat munafik tadi. Iza haddatha kadzaba. Dan manusia yang kuat berjanji tapi tak dia tepati, ini pun bahaya juga. Jadi kita elakkan diri daripada
kuat berjanji. Kalau kita tak mampu, kata tak mampu, saya rasa tak mampu, tapi kalau nak dicuba boleh juga, saya cubalah. Jangan berjanji, saya berjanji. Kan? Bahaya ni. Bila berjanji ni kena tepati. Saya berjanji hujung tahun saya akan bagi ganjaran kepada pekerja paling cemerlang. Dia punya bunyi sedap. Hujung tahun habuk bentara. Bahaya kan? Ini sifat munafik kedua yang Nabi sebut. Apabila dia berjanji, maka tak ditepati. Itu cerita. Kemudian apabila yang paling bahaya ialah yang ketiga. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Ni bahaya tuan. Ni bukan kena dekat tuan-tuan, kena dekat mata hidung saya, bukan kena juga. Pasal bila sebut amanah itu ialah tanggungjawab. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ketua di pejabat, sebagai seorang pemimpin, Allahu Akbar. Nabi sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya. Masya-Allah. Berat ni. Kita tak mau nanti Allah Taala cap kita sebagai pengkhianat. Bila pengkhianat itu adalah sifat munafik, maka sangat bahaya. Jadi kita sama-sama elakkan diri daripada terjebak terperangkap dalam perkara ketiga ni. Bila kita diberi amanah, laksanakanlah dengan seberapa baik yang mungkin. Walaupun kita bukan sempurna, Tuan Aziz Azmi, kita tak sempurna, tapi kita berazam, kita cuba buat yang terbaik. Jadi insya-Allah Allah Taala tidak akan melihat apa yang kita buat ini sebagai perkara yang sia-sia. Dan kita tidak akan tercampak ke dalam gulungan munafik. Kerana gulungan munafik ni macam yang disebut tadi. Dan dalam Quran ada satu surah khusus, surah Al-Munafiqun. Surah Al-Kafirun tak ada. Kita tengok. Surah Kafirun ada, surah Kafirun ada. Surah Munafiqun ada. Tapi surah Kafirun ni berapa ayat dia? 6 ayat dia. Surah Munafiqun ada lebih kurang 9 ke 10 ayat saudara. Maknanya berat. Munafik ni kalau berbanding dengan kafir ni berat munafik ni. Jadi kita sama-sama lah berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita tidak terjebak, tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang ada sifat munafik. Wal-iyazubillah. Jadilah kita sama-sama, saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, jadilah kita sebagai seorang mukmin, mukmin Muslim yang berpegang teguh dengan akidah yang benar, berpegang teguh dengan syariat yang benar, dan mengamalkan akhlak dan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah sedikit tazkirah yang boleh dikongsikan bersama tuan-tuan, yang baik dari Allah SWT dan yang kurang itu daripada kekurangan kita semua. Wallahu rasulul alam wa barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astagfirullaha li wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.